Okay, kita sambung kepada topik yang lebih advance sikit. Alright, so kita tengok setup ABC tu. Jadi kita tengok pada time frame 5 minit. So, apa yang saya beritahu tadi, dia turun. Kita cari A, sekarang jumpa A. B dah jadi. C mesti di atas A. Then, harga mesti naik lebih pada A. Barulah dia jadi ABC. Jelas kat situ lah. Okay, sini A. Kita marking dia. B. Boleh besar sikit bosok. Okay. Okay, B dekat atas ni. Dan dekat bawah ni C. Okay. Kalau boleh kita buat warna yang boleh nampak sikit lah. Okay, warna putih. C. Okay, so saya buang dulu indikator. Ni saya tambah indikator tadi dan indikator bawah juga saya akan buang. Okay, nampak dia turun. Dia buat A. Kita ubah pada warna putih lah bagi nampak sikit. Okay, so sini A, B, C Tapi dia baru break. Masalahnya dia macam, okay, belum lagi. Nampak tak? Belum break lagi. Sekejap, saya confirm balik. Ya, belum break. Okay, dia belum break lagi. Macam mana nampak muka pula dah ni? Okay, tak apalah, nampak je lah. Alright, so kita kena bagi dia break dulu. Ni A, ni B, ni A, B dekat atas dan C kat bawah. Okay, so lebih advance topiknya, kita perlu guna Fibonacci retracement. Ni saya bagi topik yang lebih advance. So, kena guna Fibonacci retracement. Tarik daripada high yang dekat B tu, membawa ke low yang dekat A. Okay. High dekat Okay, high dekat B dan juga low yang dekat A. So, senang cerita tarik daripada daripada B ke A. Dia mesti syarat dia tarik B ke A. Jadi, okay, so TP adalah dekat atas ni. Ni TP dah. Okay, so kita TP dekat 28.644. Ni TP1, ni TP2. Kalau kita tarik lagi, dia ada TP lagi kat atas. Jadi ketiga-tiga ni, saya akan tarik letak TP dekat sini. Okay, so saya akan tarik letak TP kat atas ni. Tarik je. So kalau dekat handphone, kena set up lah. Okay, so nanti kita tengok jadi apa. Alright. Okay, yang tadi tu dia tak confirm naik tau. Dia paras-paras sawtih ni kan, sawtih. So lah ni dia dah confirm dah naik. Jadi saya buat lagi satu pembelian untuk membezakan yang tadi punya. So saya masuk 0.01 lah. Okay, so saya buy tu. Okay, yang ni TP pun saya letak dekat area sini jugalah. Tapi tak sampai. Okay, so macam ni. Dia tak semestinya dia akan sampai dekat TP1 ni. So kalau kita tengok agak-agak dah biru dah contoh kan. Dah profit macam ni dah $4, $5. Kalau dah nak close boleh, tak ada masalah. Okay. So ini 0.01 ni $4.8. So bayangkan kalau 0.1 dah $40, $50 dah sebenarnya. Ni baru nampak setup A, B, C sebab dia dah break B. Nah ni normally ini adalah target price. Okay. So kita tarik Fibonacci tadi
Daripada B tarik ke A, hujung ke hujung. Okey, jangan duk tanya nak ambil high ke nak ambil body apa. Daripada paling tinggi ke paling rendah. B paling tinggi, A paling rendah. Ni untuk setup ABC naik. Nah, so kita tengok dia daripada dia sedang turun. Turun, kita tunggu setup ABC. So bila setup ABC mai, ni insyaAllah naik. Nak kata confirm naik pun tak wani juga. So nanti kita tengok dia punya kesudahan macam mana. Okey, lalang takut saya tak jumpa setup, saya ajak tu kepada anda macam mana kita nak re-entry. Okey, contohnya kita dah buat kita dah ambil TP contohnya, kita dah ambil untung $5, $1 contohlah kita dah ambil untung. Tiba-tiba kita nak re-entry. So kalau anda nak re-entry alright, so nak re-entry ni senang lah. Anda kena letak ini nama dia Bollinger Band dan ini adalah stochastic. Okey, tak apa. Pergi kat bahagian atas ni. Okey, jangan tanya saya untuk NSET lah. Saya tunjuk untuk PC, just PC saja. Untuk NSET nanti saya akan share kepada anda. Okey. Ini stochastic ambil parameter ni ambil 5, 3, 3, high, low, simple. Okey. Tiru sebiji apa yang saya buat ni. Saya ambil yang standard lah. Lepas tu ambil Bollinger Band 20, 2, 0, close. Okey. Saya ambil yang standard lah. Alright. So macam ni. So normally bila dia dah break atas, okay, dia akan turun pergi ke tengah ataupun bawah lah. Jadi kita tunggu setup ini. Maksudnya dia jadi macam ni, baru kita entry untuk buy. Ini teknik yang lain lah. Tadi teknik lain ABC, tapi yang ni saya nak tunjuk terus sebab apa? Takut sekali tak jumpa setup. Shape. Okay, nampak ni kita tunggu dia potong macam ni. Dia tunggu dia potong macam ni, kita masuk buy. Sebab apa saya kata masuk buy? Dan anda kena tukar kepada time frame 1 minit. Okey, kalau 5 minit kita tak nampak lah setup untuk dia nak naik. Faham tak? Okey, so kita pergi ke setup yang lebih rendah. And then kenapa saya kata buy? Sebab dia dah ada ABC buy. Okey, bila dia ada ABC buy, kita banyakkan buy. Jangan duk kata-kata sell. Okey, so kita ni sebenarnya ni memang boleh sell pun dekat sini sebab dia dah cross turun kan. Okey, ni dia cross, dia naik balik dan dia cross, dah cross di bawah pada hari. Saya tak nak ajak detail sangat, tapi saya just nak beritahu sekarang ni ABC naik. Jadi bila ABC naik, anda kena buy. Okey, nak re-entry anda tunggu yang ni. At least dia sampai ke bawah dulu. Okey, yang ni sampai ke tengah at least, then dia lipat balik corner macam ni. Okey, biru ni dia potong merah. Dan masuk buy. Okey, nanti ada pula yang tanya kenapa saya punya warna biru merah. So anda boleh pergi ke stochastic properties, anda boleh ubah color dekat color ni. Ikut color apa yang anda nak. Okey, contoh tak nak biru dengan hijau, ambil biru dengan merah. Boleh, tak ada masalah. Dia jadi macam tu. Okey. Kadang-kadang orang suka tanya soalan-soalan yang tak berkaitan, benda-benda yang simple-simple je. Okey, so yang ni kita tunggu dia cross macam ni. Okey, kita tunggu dia cross macam ni. Biru potong merah. Okey, bila biru potong merah, kita entry buy. Okey, ataupun bagi dia touch sini, kita boleh entry buy juga. At least dia touch dekat tengah. Okey, maksud saya dekat sini, kalau anda dah close position lain dan nak buy. Okey, nak re-entry, nak masuk lagi. So bila dia cross ni, anda boleh masuk lah. Contoh macam ni kan. Anda boleh masuk dah. Okey, at least bagi dia naik balik di atas 20, lagi cantik lah. So contoh kalau kita nak entry, just boleh entry. Okey. Sebab dia dah menunjukkan dia nak naik. Tapi kalau tiba-tiba dia turun balik, tak apa, tak ada masalah. Sebab setup masih buy. Okey, setup masih buy, kita tak risau sangat. So, ni kepada anda yang nak entry lah. Tadi saya cakap re-entry dekat sini. Waktu dia kena dekat tengah. Sekarang dia kena lagi kat tengah. Then dia break, dia insyaAllah dia akan potong lagi lah. So, anda boleh re-entry. Tapi saya dah tak nak re-entry lah. Dah maghrib, nak maghrib lah. Saya nak rehat sekejap. Okey, cuma nak beritahu, kita jangan terlalu yakin dengan TP. Okey, ini adalah setup semata-mata. Right, B ke A. Kita tengok daripada B ke A, kita tarik Fibonacci retracement. Saya buang dulu lama. Okey, kita tarik daripada B ke A. Tahu mana dah setup dia. Okey, dia akan pergi ke situ. 161, TP2, 261. Okey, tapi kalau anda rasa, ada tengok alamak macam dah profit lah.
$20 ke $30. Nak ambil, boleh ambil, tak ada masalah. Tak perlu pun tunggu sampai 161. Okay, ni apa yang saya boleh kongsikan kepada anda. Kemudian kalau anda nak buat re-entry, jadi last setup apa? Kita kena tahu last setup adalah setup untuk dia naik. Maksud setup tu ABC apa? Last adalah ABC buy. Jadi bila ABC buy, anda turunkan kepada time frame yang lebih kecil. Okay, bila dia sampai je dekat middle BB ataupun dia cross macam ni, anda masuk. Okay, macam sekarang, masuk. Contoh yang nak masuk ni. Okay, contoh, waktu macam ni masuk. Bila dia cross je, anda masuk balik. Okay, dia turun saat tu biasa Kadang-kadang dia boleh turun sehingga break balik kosong ni. Ni bawah daripada 100 bukan kosong. Dan nanti next video saya akan kongsikan kepada anda macam mana cara untuk anda cut loss. Kalau dia naik tiba-tiba dia tipu, tak jadi naik, dia turun. Dan saya bagi tips jugalah waktu-waktu bila yang selalu kena tipu. Okay? Okay. So pergi masuk bilik air, ambil uduk, tiba-tiba dia terjun. So saya biarkan dululah sebab dia pergi ke area support. Sebab tu kita kena faham juga support resistor ni. So dia pergi ke area sini. Sekejap saya ambil object shape. Okay, rectangle. Nampak? So ini adalah area yang kita katakan sebagai support dia tadi. Sebelum dia naik, inilah support dia. Okay, sebelum dia naik tadi, area ni lah. So ini paling rendah. Jadi selagi dia tak turun di bawah paras ni, bagi saya dia still okay lah. Tapi kalau dia dah turun sampai sini, tiba-tiba dia naik, dia buat ABC turun, so kita kena cut loss lah. Yang mana buy tu kita kena cut loss. Right? So apa-apa pun saya still hold dulu. Sepatutnya dah untung tadi $20 lebih, tapi saya tak collect lagi lah. So kita tengok dulu apa akan berlaku. Just saya remark ini sebagai support dia. Normal dia akan kembali balik ke 100 ataupun dia akan kembali balik ke area support. Okay, ni maksud dia retest sama ada dia berjaya turun ataupun dia rebound untuk naik semula. Tu dia, punya lama baru sambung daripada maghrib sampai ke isyak dah. Alright, so tadi dekat sini dia naik sekejap je, dan dia turun. Tapi waktu dia turun ni dia tak buat ABC. Nampaklah ni A. Katalah sini A atas ni. Okay, area ni A. Area ni B. Okay, andai kata dia buat sini C dan dia break B. So kena cut loss. Tak ada pilihan lah. Okay, so sekarang dah profit lebih kurang $54. Jadi kalau kita nak tunggu TP pun boleh, tak ada masalah. Okay, so bila kita tunggu TP, tunggu TP ni dia sonok juga. Anda akan nampak dia akan hilang satu persatu. Tapi line yang macam saya kata lah, bid dan as, line yang berwarna kelabu ni akan kena line putih-putih merah ni baru dia match TP. Okay, anda kata kita nak close sekarang, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Terutamanya yang saya masuk confident tadi, yang 0.1 ni. Ni yang saya masuk apabila dia break B. So yang ni kalau nak ambil, boleh ambil tu, tak ada masalah. Okay, tu kita tunggu yang lain untuk capai TP. Sorry, saya daripada bawah, saya tengok tiba-tiba dah naik So saya pun lari naik atas, so penat sikit. So boleh lah. So harap depan ni anda akan kuasai satu-satu teknik. Jangan kalut, faham tak? Okay, jangan kalut nak tengok teknik-teknik yang macam-macam. Just kita kuasai sesuatu teknik yang kita rasa boleh dan rasa benda tu menjadi. Kalau tak menjadi, yang ni tak try lagi, tiba-tiba anda dah nak belajar lebih advance. Yang ni pun sebenarnya dah boleh buat duit banyak dah. Okay, $50 tu RM200 kot. Modal saya 100 je. Okay, modal saya adalah 100 dan lain macam ni lah. Saya close semua dan saya nak buat conclusion lah. Okay, saya close semua dan saya berani jamin dia akan sampai dekat harga atas tu. Okay, cuma saya nak buat conclusion. Alright, so kita tengok balik. Saya profit $53. Okay, dekat sini profit hari ni $53. Kat sini lah $53. Deposit, saya deposit 100 saja. So 50%. Right. So lebih kurang $200 dekat situ. Ataupun 200 lebih lah, $250 maybe. Okay, kalau kita convert balik hari ni 5314 kita darab
53.14. Profit kita dapat 4.33 hari ni. Oh, RM230. Oh, banyak oh. Oh, RM233 tu banyak oh. Okey, dalam saya ajak. So, macam saya kata tadi, kita tunggu setup dulu. Contohnya dia sedang turun, kita tunggu setup ABC, buy. Okey, sekarang last setup adalah naik, betul? Okey, tengok betul-betul. Saya buang dulu yang bawah ni lah. Dan saya juga buang yang ni. Saya juga buang yang ni dulu. Kita buang semua lah. Okey, dekat betul-betul lah. Last setup adalah ABC buy. Maksudnya last setup adalah dalam keadaan menaik. Jadi bila dalam keadaan menaik, kita tunggu setup yang seterusnya untuk dia turun. Walau bagaimanapun, TP tak sampai lagi. Kita tarik daripada B ke A. Okey, TP dia dekat sini. Okey, ada lagi TP kat atas. Kalau dia still break high, kita tunggu TP macam ni. Tapi kalau kata dia tak break high, contohnya dia buat A dekat atas ni, dia buat B, dia naik tak sampai A dan dia break C. Macam yang saya dah ajak mula tadi. So, baru jumpa setup ABC untuk sell pula dekat situ. Alright. Dan boleh juga kalau kita sekecilkan lagi. Nampak ah? Walaupun tiba-tiba dia turun macam ni contohnya. Tiba-tiba dia turun tanpa ABC dan break bawah ni. Okey ah, saya buang ni dulu. Yang ni lebih advance sikit lah. So, anda lama-lama anda akan cakap lah. Okey. Tiba-tiba dia tak buat ABC turun dan dia turun break pada bawah ni. So, kita boleh pakai juga. Okey, dekat sini kita boleh pakai A. Ni. B dekat sini. Boleh lah, boleh pakai. Okey. Okey, sini B. Dan sini ni kalau dia turun terus nanti, katakanlah. Benda ni biasa dan pernah berlaku dan boleh berlaku. Okey, so di sini kita boleh kira sebagai C. Faham tak? Nah, kalau kata sini turun terus tanpa ABC kecil dekat sini, kita boleh ambil ABC yang besar. A, B, dia buat C dan dia break. Boleh lah. So, apa pun tarik daripada A ke B. Okey, ni tadi last adalah setup ABC untuk naik. A dekat bawah, B dia mulakan kenaikan, C dia buat retracement. Okey, kalau C break A, maka tak berlaku ABC dekat situ. Okey, so sekejap. Anak saya kacau. Okey, sorry, gangguan sikit. Dia nak minta handphone. Alright, so ni ABC yang last tadi. Nampak? Dah sampai dah. 161. So, TP yang saya letak tadi pun, kalau ikutkan dah capai. So far Alhamdulillah. Apa-apa pun, kita just target dekat 161 saja. Kalau dia still break high, maksudnya dia boleh pergi ke 261 ataupun 423. Okey? Ingat last setup adalah naik. Jadi kita kena tunggu setup turun. Macam mana nak tunggu setup turun? Play balik video. Daripada mula saya dah tunjuk dah tadi. Macam mana setup turun. Okey, boleh lah? Alright. So, sedikit pesanan daripada saya. Anda nak trade, kuasai sesuatu teknik dulu. Jangan kalut dengan teknik kawan tu bagi nampak kemah, kawan ni bagi nampak kemah. Sekali lagi saya cakap, teknik ni pun dah boleh buat duit berlambak dah. Kita emosi kena jaga. Okey, nak trade ni emosi kena jaga dan kebanyakan orang MC adalah disebabkan gagal kontrol emosi. So, saya harap anda semua boleh kontrol emosi. Alright, so esok mungkin kita akan on chat. Okey, dan insyaAllah saya akan bagi beberapa teknik lagi yang agak nampak mudah. Okey, saya tak akan membebankan anda dengan teknik-teknik yang susah, nak setting dengan pelbagai dan sebagainya. Okey, kita bagi teknik-teknik yang simple tapi berkesan. So anda perlu apply saja apa yang saya dah kongsikan ini. Okey, dan jangan kata hari ni anda belajar, esok nak jadi terus. Praktik kena banyak kali. Okey, dan yang tadi saya tunjuk indikator tadi tu untuk extra saja yang saya share bagaimana kita nak menggunakan stokastik. Okey, bagaimana kita nak menggunakan Bollinger Band, itu adalah extra yang saya kongsikan kepada anda. Okey. So, kalau saya tadi sempat tadi, saya jenis relax, mungkin saya akan masuk beberapa kali kat sini. Tapi saya pun dah tinggal ya tadi. Faham tak? Boleh lah kat sini. So, apa-apa pun, ingat pesanan saya. Trading ni, yang menggagalkan kita adalah emosi. Bukan teknik, bukan signal, bukan apa ni, buy call dan sebagainya. Tapi, emosi kita. Emosi kita tak terkawal, jam lah. Okay, so apa-apa pun anda cuba buat study. Okay,
bila waktu yang anda profit, bila waktu yang anda tak profit. Bila waktu anda profit dan anda akan MC, saya boleh cakap. Tak ada lagi ya trader yang tak akan MC. Mesti akan ada MC. Cuba list setiap kali anda MC kenapa. Okay. So, insyaAllah kalau saya dah dapat lebih kurang dalam 2/3 yang play, 2/3 yang dah faham, okay, baru saya akan open chat dan kita ada contest bermula esok sampai minggu depan. Okay.